Okey, Assalamualaikum. So hari ini kita nak belajar unit 5 ya, dalam buku teks muka surat 87. Okey, so ini buku teks muka surat 87, tajuk sifat cahaya. Okey, so sifat cahaya kita ada dua fokus kita hari ini untuk pagi ni, pergerakan cahaya muka surat 88 dan juga kejelasan bayang-bayang objek surat 90 hingga 91. Boleh rujuk buku teks lah. Okey. So hari ni kita nak tengok cahaya So cahaya kita tengok apakah itu cahaya, okey, apakah sifat cahaya. Okey, cahaya ini bergerak dalam garis lurus lah. Okey, so kalau ada sumber cahaya, kita ada sumber cahaya ada dua jenis. Satu semula jadi iaitu matahari kita, dan satu lagi daripada bahan-bahan ni lah yang kita hasilkan lah. Okay, contohnya torchlight, lampu, okay, spotlight. Okay, so ini adalah cahaya lah. So cahaya akan bergerak dalam garis lurus. Okay, so ni bila kita suluh, okay, cahaya dia akan bergerak dalam garis lurus. Okay, so kata kita buat extension, kita gunakan satu hole, satu objek yang ada lubang tengahnya dan dia lurus. Okay, so kita boleh tengok. Okey, cahaya bergerak dalam garis lurus. Okey, so masih lagi ada bayang-bayang. Okey, apa yang terjadi pada cahaya ini kalau kita gunakan objek tidak lurus? Okey, contohnya saya lukis. Kita ada mata dan kita ada objek yang berbentuk zigzag. Okay, so untuk objek yang macam ni, okay, contohnya ini, okay, kita ada mata dan sekiranya ada sumber cahaya dekat sini, okay, maka bahagian hujung ini iaitu bahagian mata kita tak boleh lihat cahaya itu sebab cahaya bergerak dalam garis lurus. Okay, cahaya tidak boleh so cahaya ni akan bergerak dalam garis lurus lah, macam ni. So disebabkan kita ada angle, sharp angle macam ni, so kita tak dapat cahaya lah. Okay, tak dapat lihat cahaya. So contoh objek yang macam ni adalah contohnya getah paip lah. So kalau kita ada getah paip yang melengkung-lengkung, okay, melengkung, so kita takkan dapat lihat cahaya dari di sebalik satu lagi hujung untuk ni kita punya cahaya lah. Okay, so itu adalah kita punya sifat cahaya, iaitu cahaya bergerak dalam garis lurus. Okay, so kita boleh buat eksperimen sendiri dekat rumah. Okay, boleh rujuk untuk surat 89. Okay, so ini adalah eksperimennya, iaitu meletakkan pelbagai cardboard. Okay, so ada cardboard yang mempunyai lubang di bahagian yang berbeza. Okay, dan kita akan gunakan torchlight, kita suluh. Okay, disebabkan lubang-lubang ini berada pada kedudukan yang berbeza, maka cahaya tidak boleh menembusinya. Okay, tidak dapat melaluinya sebab cahaya bergerak dalam garis lurus. So ini sumber cahaya, torchlight. So kita tengok ada lubang di bahagian yang berbeza. Yang cardboard yang pertama ni di bahagian kiri, yang kedua dekat tengah, dan yang ketiga adalah bahagian hujung. Okey, so bila kita susun secara berlapis, maka kita akan dapat lihat dari depan memang tak nampak lah lubang itu tidak selari. Okey, so bila tidak selari, kita suluhkan torchlight, maka kita tidak akan dapat lihat ada cahaya pada cardboard kat belakang sekali Okey, dekat layar. Okey, so itu adalah sifat cahaya, iaitu cahaya bergerak daripada dengan garis lurus. Okey, secara garis lurus lah. Okey, so sumber cahaya ada dua, iaitu matahari, okey, yang semula jadilah. Yang kedua bukan semula jadilah. Contoh kita punya matahari, kita punya torchlight, lampu kereta, okey, lampu daripada helikopter. Okey, so itu adalah sumbernya. Okey, so kejadian-kejadian yang ada, contoh kita boleh tengok kalau kita untuk murid-murid, kita boleh tengok macam cerita Batman tu lah. So cerita Batman kan, kalau dia nak panggil, dia nak datang untuk minta rescue, okay, so dia akan pancarkan dia punya spotlight kat atas kan.
okey, dekat sky tu. So kita boleh nampak cahaya tu akan bergerak dalam garis lurus. Okey, so contoh lain adalah contoh matahari lah. So matahari kalau kita duduk di bawah pokok, so kita akan dapat lihat cahaya itu menembusi pokok-pokok ini dan kita akan nampak dia akan nampak garis lurus lah. Okey, disebabkan matahari ni dia boleh menyinari ke seluruh bahagian. Okey, so kalau misal kata untuk lampu kereta, so lampu kereta ini memang dia punya cahaya ada terarah ke arah depan sajalah. So macam torchlight ni lah. Okey, kita dah on pun, okey, dia kat tepi tak ada lah sebab kita dah memang tujukan cahayanya ke hadapan. Okey, kecuali kalau kita ada bulb yang kosong, okey, bulb yang biasa tu, kita on, contoh lampu bilik kita on, automatik dia akan menyinari seluruh kawasan lah sebab dia bergaris lurus, so dia mencapah lah, banyaklah dia punya kawasan dia cover. Okey, so kita boleh tengok contoh yang lain. Kita ada juga helikopter punya cahaya. Okey, ini biasa guna untuk let's say kalau nak rescue dalam sesiapa yang hilang ke, okey, untuk tengah malam lah. Okey, so ini ada spotlight untuk yang biasa untuk kita punya penyanyi guna untuk spotlight bahagian kita. So cahaya bergerak dalam garis lurus. So sumber cahaya spotlight dan cahaya bergerak dalam garis lurus. Okey, disebabkan yang ini cahayanya satu arah saja, sebab dia bukan guna bulb saja, dia ada casing, so dia tidak menyinari ke seluruh bahagian. Okey, so itu adalah untuk cahaya bergerak dalam garis lurus. Okey, yang kedua kita nak buat tentang kejelasan bayang-bayang objek. Okey, yang kedua kita nak belajar tentang kejelasan bayang-bayang objek. Okey, so ada 3 terms yang kita memang kena hafal dan kita kena tahu, kena bezakan. Iaitu yang pertama loop sinar, loop cahaya dan juga legap. Ini adalah semua sifat-sifat bahan. Sifat-sifat bahan tu macam mana? Okey, so kita nak bagi perumpamaan, saya akan gunakan bahan yang ada lah. Okey, so yang pertama kita belajar dulu loop sinar. Okey, so kita tahu untuk untuk hasilkan bayang-bayang, okey, cara untuk hasilkan bayang-bayang adalah kenapa bayang-bayang terjadi? Bayang-bayang terjadi disebabkan oleh ada sesuatu objek yang menghalang cahaya itu. Okey, so contoh kita ada ini cahaya, okey, dan cahaya bergerak dalam garis lurus. So sekarang ini memang clear lah sebabnya tak ada halangan. Okey, so kita ada cahaya, kita ada kita ada sumber cahaya dan cahaya lah. Okey, so kalau kita kata kita ada objek, okey, kita letak dekat tengah-tengah. Contohnya saya ambil okey, box ni. So kita ada box. Okey, so cahaya, okey, box. So kita akan lihat, okey, box ni tak sesuai, tukar. Okey, contoh kita ada pole ni, macam pole ni. Okey, so kita nak tengok. Okey, okey, so bila cahaya ni tadi kalau tak ada, okey, kita tengok sikit. Okey, kalau tak ada apa-apa, kita boleh tengok through directly lah kita punya cahaya. Okey, tapi bila kita ada pole, okey, kita ada objek halangnya, so bahagian yang warna hitam tu adalah bahagian yang terhalang. Okey, so bila bahagian yang terhalang, maka cahaya tu tak nampak. So bila tak nampak, itulah terhasilnya bayang-bayang. Okey, so ini ada hasil bayang-bayang. Okey, okey, so berbeza dengan kalau kat atas ni tak ada apa-apa cahaya yang halang, so kita akan nampak cahaya lah. Objek yang halang kita akan nampak cahaya lah. So kat bawah ni disebabkan ada objek yang halang. Okey, sekejap ni. Okey, ada objek yang halang. Okey, pole ni, letak pole sini. So maka adalah terhasilnya bayang-bayang. So kena tahulah bayang-bayang tu terhasil. Soalan yang selalu tanya, bagaimanakah bayang-bayang terhasil? Okey, so bayang-bayang terhasil apabila ada objek yang menghalang sumber cahaya. Okey, itu adalah inilah dia punya definition untuk bayang-bayang, cara terhasilnya bayang-bayang. Okey, so seterusnya kita nak tengok apakah itu objek legap. Okey, so apakah itu legap? Okey, ataupun kita mula dengan loop sinar dululah. Okey, loop sinar dahulu. Okey, sekejap ya, pause dulu. Okey, boleh rujuk buku teks muka surat 91. Okey, loop sinar. Loop sinar ialah kita panggil bahan itu loop sinar sekiranya dia dapat membenarkan kesemua cahaya melaluinya.
Okay, that means bila ada sumber cahaya, cahaya itu boleh pass through, boleh tembus, menembusinya. Okay, so dia punya definition, sinar adalah objek yang membenarkan semua cahaya melaluinya. Okay, semua cahaya. Okay, so kita contohnya, kita ambil ni lah. Okay, ni contoh saya. Okay, ni saya punya barang ni. Okay, so ini Lucina, kita panggil Lucina. Okay, kenapa kita panggil Lucina? Sebab bila kita letak sumber cahaya, okay, so akan terhasilnya belakang tu tak ada bayang-bayang, sebab semua cahaya dapat melaluinya. Okay, so semua cahaya dapat melaluinya. Okay, so kita tukar pula, kita ambil objek yang kedua. Okay, kita pergi pada definisi yang kedua. Okay, definisi yang kedua adalah untuk definisi lut cahaya. Okay, lut cahaya. Apa itu lut cahaya? Lut cahaya adalah sifat yang mana objek itu mempunyai sifat apabila cahaya hanya sebahagian sahaja cahaya yang dapat melaluinya, menembusinya. Okay, sebahagian maksudnya tak semua. Kalau kita bagi banyak cahaya tapi yang keluar tu sedikit sahaja. Okay, so itu adalah lut cahaya. Okay, hanya sebahagian daripada cahaya itu dapat menembusinya. So macam mana sebahagian tu? Okay, so contoh ni satu lagi bekas. Okay, so ni bentuknya bekas. Okay, so bekas ni. Okay, dan kita akan ambil sumber cahaya lah. Okay, so cahaya, maaf lah ya, cahaya ni torchlight kecil je, tak dapat lah ni. Okay, so ini kita tengok ya. Okay, beza Okay, ni tak ada apa-apa So ini adalah cahaya yang sepatutnya kita nampak kalau kita gunakan Lucina, itu dapat semua cahaya dapat melaluinya. Okay, so kita block dia, kita akan tengok masih ada cahaya. Okay, tetapi cahaya tu kurang. Okay, kurang. Kenapa kurang? Sebab sebahagian cahaya sahaja dapat menembusinya. Okay, so itu adalah lut cahaya. Okay, so yang ketiga kita nak belajar tentang sifat legap. Okay, so legap, apakah itu legap? Okay, so legap adalah bahan yang tidak membenarkan, legap L-E-G-A-P, bahan yang tidak membenarkan sebarang cahaya melaluinya. Maksudnya kita totally block, kita tak ada cahaya yang boleh lalu dia. Okay, so bila tak ada cahaya yang boleh laluinya, kita akan menghasilkan bayang-bayang. Okay, so kita ada cahaya, so ini direct. Okay, ada cahaya. Okay, yang ini adalah tiada sebarang cahaya yang dapat melaluinya. Okay, so tak ada apa-apa cahaya lah, belakang tu tak ada, kita tak ada cahaya langsung lah. Okay, kalau kita jauhkan ni, kita dapat lihat lah, kita ada bayang-bayang. Ni sebab kita, kalau kita point dekat macam ni, memang totally block lah. Yang ni sebab dia punya cahaya tu lurus tapi dia mencapah kan. So dia dapat keluar nampak lah. So ini ada bayang-bayang lah. Okay, ni hasilnya bayang-bayang. So bayang-bayang terjadi macam ni So ada block, ada something block depan dia, tapi block itu mestilah legap. Sifat ni mesti legap. Kalau dia block tapi dia adalah lut cahaya atau Lucina, masih tak akan terbentuknya lain-lain bayang-bayang lah. Okay, so senang je nak differentiate antara tiga-tiga sifat ni. Okay, so kita ada 3 container kat sini. Ni adalah Lucina. Okay, so Lucina ni biasanya sifatnya, okay, kita nampak Lucina boleh tembus, nampak dinding belakang tu pun nampak Okay, so kalau Lucina ni sifatnya adalah dia boleh nampak clear. Okay, clear apa-apa saja yang kita boleh nampak see through, kita boleh, itu adalah Lucina. Okay, Lucina. Okay, yang kedua adalah lut cahaya. Lut cahaya maksudnya dia kita nampak tapi kita tak nampak, kita nampak sebahagian saja. Maksudnya tak clear. Okay, so yang kita tengok, so apa benda kat dalam ni. Okay, so macam tak dapat nak agak kan. Okay, tapi kat bawah ni, bottom ni, saya ada bahagian yang Lucina. So ini adalah Lucina. So nampak beza kan. Satu kat atas, ni lut cahaya, ni Lucina. So lut cahaya kita tak nampak. Kita nampak, kita tak nampak shape dia apa. Mungkin kita boleh guessing, oh ni apa ni, pasta lah, tapi kita tak boleh nampak shape dia apa. Okay, tapi bawah ni memang kita boleh nampak bentuk animals Okay, so ini adalah lut cahaya, ni Lucina. Okay, so kita ada satu lagi adalah legap. So legap maksudnya kita tak nampak apa-apa kat dalam ni.
Walaupun kita ada benda, contoh kita bawa air, orang bawa air, tak tahu air apa dalam ni, tak nampak colours, tak nampak colours lah. Okay, so kita tengok ni ada benda kan. So ni ada benda lah dalam dia. Okay, so kita tengok kita ada benda lah. So kita letak spoon ni kat dalam. Memang tak nampak sebabnya dia adalah legap. Okay, so dua tu adalah dua poin kecil yang kita nak belajar, iaitu pergerakan cahaya, kejelasan bayang-bayang. Ingat, pergerakan cahaya bergerak dalam garis lurus. Okay, cahaya bergerak dalam garis lurus. So ingat, kita tak boleh bengkok-bengkok. Kadang-kadang suatu benda objek yang berbengkok-bengkok, kita tak akan dapat lihat cahaya di balik sebahagian ujungnya. Okay, kejelasan bayang-bayang objek. So kita ingat, untuk kejelasan bayang-bayang objek, ada 4 benda penting. Yang pertama, macam mana bayang-bayang itu terhasil. Bayang-bayang terhasil apabila ada objek yang menghalang cahaya. Okay, so bila ada objek menghalang cahaya, akan terhasilnya bayang-bayang. Okay, so kita kena tahu juga objek yang macam mana yang boleh hasilkan bayang-bayang. Hanya objek legap sahaja akan hasilkan bayang-bayang. Okay, so apa itu luksinar? Apa itu luk cahaya? Apa itu legap? Okay, luksinar adalah bahan yang membenarkan kesemua cahaya melaluinya. Okay, untuk luk cahaya adalah bahan yang membenarkan sebahagian sahaja cahaya melaluinya, dan legap adalah objek atau bahan yang tidak membenarkan langsung cahaya melaluinya. Okay, so itu sahaja untuk 2 poin kecil ini. So boleh cek dekat sini muka surat 88 dan muka surat 90, 91. Okay, so nanti saya bagi soalan, nanti tolong jawab dalam buku. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.